Keadaan masih terkawal, namun rakyat Sabah perlu sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga kerana krisis di selatan Filipina yang turut mengancam keselamatan penduduk negeri itu masih berterusan. Kerajaan memberi jaminan mereka tidak akan bersendirian dalam menghadapi sebarang ancaman. Bagi memastikan keselamatan di Sabah terus terpelihara, kerajaan antara lain menempatkan skuadron jet pejuang di Pangkalan Tentera Udara Labuan, menaik taraf lapangan terbang di Lahad Datu dan melengkapkan helikopter dengan senjata. Sebabnya krisis di selatan Filipina masih berterusan, walaupun kerajaan Filipina dan Moro Islamic Liberation Front MILF telah menandatangani Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro pada 27 Mac 2014, seperti yang berhormat Tan Sri sebut tadi, kumpulan Abu Sayyaf masih lagi aktif melakukan aktiviti jenayah, aktiviti penculikan di perairan pantai timur Sabah. Pada masa yang sama, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters BIFF pula telah menyertai Abu Sayyaf dengan telah memberikan sokongan kepada IS dan telah pun bai'ah untuk bersama-sama dengan mereka. Sementara itu, Ismail Kiram kedua mengganti Jamalul Kiram ketiga telah pun bertekad untuk meneruskan tuntutannya ke atas Sabah, walaupun pencerobohan pensenjataan di Lahad Datu pada Februari 2013 tidak berhasil, tapi ini tidak bermakna bahawa perjuangan mereka tidak diteruskan. Dalam pada itu, beliau menegaskan kerajaan tidak memandang ringan ancaman pelbagai kumpulan militan yang menyokong perjuangan IS dan menggunakan model perjuangan kumpulan militan itu. Selaku pengerusi ASEAN, Malaysia akan memastikan setiap negara anggota komited dan bekerjasama bagi memastikan rantau Asia Tenggara bebas ancaman militan. Penularan ideologi menggunakan media sosial menyebabkan perlunya unit komunikasi diwujudkan bagi memerangi ancaman kumpulan militan IS. Di lobi Parlimen kemudiannya, Datuk Seri Syamuddin berkata kegagalan negara-negara Liga Arab bersatu memerangi aktiviti keganasan di rantau itu perlu dijadikan iktibar oleh ASEAN. Jelasnya, meski semangat kerjasama negara-negara anggota berada di tahap baik setakat ini, ASEAN perlu mewujudkan unit keselamatan bersama bagi memantau situasi semasa. What we need to do is to show people that ASEAN is different. Kita nak buktikan kepada orang ramai bahawa cara ASEAN ini berbeza dengan rantai-rantai lain. Kalau kita gunakan template yang menular di rantai lain, hasil yang kita tengok pertumpahan, peperangan, pembunuhan, they have passed the test. So what is so special about ASEAN? That is what we need to prove. I'm hoping to do that. 527 orang majikan telah ditahan atas kesalahan menggaji pendatang asing tanpa izin parti dari tahun 2012 hingga 2 April tahun ini. Mereka ditahan di bawah Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 Palang 63 yang membawa hukuman denda minimum RM10,000 dan penjara. Dalam penjelasan bertulis kepada soalan Senator Datuk Seri Abdul Halim Abdul Samad, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan 128 majikan dikenakan kompaun dari 2014 hingga 2 April lepas. Kompaun tersebut berjumlah lebih 1.6 juta ringgit. Menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen, 201 orang majikan telah ditahan kerana menggaji parti bagi tempoh 2014 sehingga 28 Februari 2015. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kerajaan sedang menjalankan siasatan menyeluruh terhadap kes-kes tangkapan yang dibuat bagi memastikan pesalah tersebut dikenakan hukuman setimpal.